Hai, salam. Okey, matematik tingkatan 2, bab 12 iaitu sukatan kecenderungan memusat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sukatan kecenderungan memusat iaitu satu sukatan yang dapat menunjukkan kedudukan suatu kumpulan data dan memperihalkan maklumat keseluruhan data itu dengan satu nilai sahaja. Proses ini sesuai menggunakan sukatan kecenderungan. Okey, kecenderungan memusat ni dia memperlihatkan sebuah data dalam satu kumpulan. Apa? Contohnya cikgu bagi pertandingan berlari dalam kelas 3 belian. Contoh dalam 3 belian tu terdapat 10 orang pelari dalam jarak 100 meter. Jadi 10 orang tu berlari dalam masa catatan yang berlainan. Jadi masa catatan berlainan itulah kita boleh kita boleh membuat sukatan kecenderungan berdasarkan data-data yang diperolehi data-data yang diperolehi daripada pertandingan berlari itu tadi. Jadi 3 jenis sukatan yang boleh kita ambil daripada data-data tu adalah jenis mean, median dan mode. Okey, untuk kali ini cikgu akan ajar mode dan median dulu. Okey, kita tengok. Daripada data contohlah cikgu bagi tadi adalah data-data larian bagi kelas 3 belian. Jadi berdasarkan data-data larian tu kita kena cari nilai mode. Okey. Okey, kalau dalam soalan ni pula dia bagi mode yang lain. Okey, data-data mode yang lain tak pasti. Ini pertandingan apa? Dia bagi contohlah. Dia bagi contoh nyatakan mode bagi setiap data berikut. Jadi data-data yang ada dalam sebuah pertandingan iaitu dapat 4 markah, 5 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah, 4 markah, 5 markah. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 pemain pertandingan kuis. Jadi 7 orang tu dapat markah berlainan. Jadi dapat markah berlainan. Berdasarkan 7 markah yang berlainan tu, okey, nyatakan nilai mode. Okey, apa yang dimaksudkan nilai mode ni? Mode ialah suatu set data nilai yang paling tinggi kekerapan. Tinggi kekerapan bermaksud yang dapat markah yang sama. Contohlah, okey, dekat sini contohlah, sini Ahmad, Abu semua. Jadi kat sini kamu tengok yang A ni, markah apa yang paling banyak yang biasa ramai pelajar dapat? 4 kan? 1, 2, 3. 4 ni ada sampai 3 orang yang dapat 4 markah. Yang 5 hanya ada 2 orang sahaja yang dapat 5 markah. Jadi 4 adalah markah bagi mode untuk pertandingan tu. Jadi 4, 1, 2, 3, 4. Jadi mode adalah 4. Senang je. Mode ni kekerapan yang paling tinggi. Okey. Soalan B. Okey, kita ada data M, N, L, M, L, P, L, 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 P. Jadi kat sini nyatakan mode. Mode ni kekerapan data yang paling tinggi. Cari, tengok apa yang paling kerap yang ada dekat sini. P ada 2, L ada 1, 2, 3, 4. L lah 1, 2, 3, 4. Jadi L mempunyai kekerapan tertinggi iaitu 4. Jadi mode data ni adalah L. Jadi boleh faham? Mode adalah kekerapan yang paling tinggi. Okey, kita tengok soalan untuk median pula. Mode senang. Okey, median ni dia ada berbagai jenis kiraan berdasarkan jenis-jenis data yang ada dalam sukatan kecenderungan memusat ni. Apa yang dimaksudkan dengan median? Median bagi set data dengan bilangan data yang ganjil dengan nilai yang berada di tengah-tengah. Manakala median bagi set data yang bilangan data yang ganap pula, iaitu nilai purata bagi 2 nombor tengah-tengah data yang telah disusun mengikut tertib menaik atau tertib menurun. Tak faham kan ayat dia? Kita buat contoh baru kita faham. Okey, contohlah kita ada data-data yang tidak tersusun. Macam tadi larian dia dapat 4 markah, 5 markah, 7 markah, apa semua kan. Jadi kita susun dulu dia punya markah dia tu ikut menaik atau menurun. Mana-mana je daripada markah
2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7 macam tu. Susun dulu. Lepas tu kita cari yang bahagian tengah. Jadi median ni adalah bahagian tengah. Jadi median ni, data-data tu juga ada yang data bilangan dia tu, contoh 6 orang. 6 orang tu genap. Kalau 7 orang senang kita ambil. Dia tengah-tengah. Jadi 3, 3, yang tengah-tengah 1. Jadi yang tengah tu adalah ganjil. Masih tidak faham? Okey, tak apa. Kita pergi tengok dulu soalan dia. Okey, kita ada data kat sini. Data di bawah ialah wang saku bagi 5 orang murid yang pergi sekolah. Jadi 5 orang murid tu pergi sekolah dengan wang saku yang berlainan. Pelajar A dapat 5 markah, pelajar B ada 5 markah pula. Bawa RM5. Ada pelajar bawa RM8, ada RM3, 7 dan 5. Jadi nyatakan nilai median. Okey, kalau cikgu tanya dekat sini, nyatakan nilai mod, apa mod kat sini? Paling kerap, paling ramai pelajar bawa duit sebanyak berapa? RM5. Jadi pelajar paling kerap, paling bawa banyak duit, nilai yang sama adalah RM5. Itu mod. Tapi kalau median ni tengah-tengah. Jadi tengah-tengah ni cikgu, macam ni je ke cikgu ambil RM3? Tidak. Median ni kita kena susun dulu. Susun dulu dari tertib menurun atau tertib menaik. Jadi kita tertib susun dulu, menaik. Susun dulu Kita susun dulu. Okey. Paling rendah RM3. Settle. Lepas tu 5 kan. Okey, RM5 ada 2. RM5. Okey, settle. Lepas tu RM7. Lepas tu RM8. Okey, kita dah susun. Yang ni tertib menaik. Jadi median ni berada tengah-tengah. Jadi kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia susunan dia adalah susunan ganjil. Tertib menaik. Kita susun dia dulu. Okey, mesti susun menaik atau menurun. Mana-mana je. Kalau kamu susun menurun pun boleh. 8, 7, 5, 5, 5, 3. Maksudnya tertib menurun macam ni. Okey, jadi tengah-tengah dia adalah 5. Jadi median dia adalah RM5. Okey, RM5. Okey, boleh yang ni. Okey. Yang ni RM5. Boleh faham? Okey, kalaulah kita ada yang ni pula. Kenapa RM5? Cikgu tengah-tengah. Okey. Disebabkan oleh susunan dia ganjil. Bilangan data dia ganjil. Jadi bilangan data yang ganjil ni kita ambil yang tengah-tengah. Jadi ni ganjil lah ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan data yang ganjil. Jadi data yang ganjil ni kita ambil nilai yang tengah, iaitu jawapannya median dia adalah 5. Okey, kalau bilangan data yang genap dia pula berapa kalau genap? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan data yang genap pula. Yang ni, ini bilangan data yang genap. Okey, kalau yang genap, kita tak ambil tengah-tengah. Tapi kita bukan ambil terus tengah-tengah. Okey. Sebab kita kena susun dulu. Okey, kamu kena susun dulu. Susun tertib naik ke menurun mana-mana je. Sama je kamu akan dapat jawapan dia. Okey, kita susun dulu. Susun tertib menaik. Okey, kamu susun dulu. Okey, cikgu susun dulu tertib menaik. Jadi 1, 2, 3, 4. Nombor 1 ada 4. 1, 2, 3, 4. Lepas tu nombor 2 ada 1. Lepas tu nombor 4 ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5 ada 2. 1, 2. Okey. Kita dah susun dah ikut tertib menaik. Jadi cari yang tengah-tengah. Sini 1,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ni adalah nombor bilangan yang data yang genap. Jadi genap ni dia tidak ada tengah-tengah yang betul. Jadi tengah-tengah dia antara 2 dan 4. Jadi median dia adalah 2 tambah 4 bahagi dengan 2. Dia macam tu. Jadi 2 tambah 4 jadi 6. 6 bahagi 2, jawapan dia 3. Boleh faham? Jadi kalau bilangan data yang genap, kita ambil bahagian tengah tu. 2 yang tengah tu bahagi dengan 2. Tapi kalau yang ganjil, terus kita ambil nilai yang tengah. Kalau bilangan data yang ganjil, terus ambil yang tengah, dapatlah jawapan median. Tapi kalau median yang bilangan data yang genap, ambil yang tengah-tengah, bahagi dengan 2. Okey, tapi sebelum tu kamu kena susun dulu data ikut tertib. Tak kisahlah kamu nak susun secara menurun atau menaik. Kalau susun menurun pun jawapan sama juga. Contoh cikgu susun 5, 5, 4, 4 dulu. 5, 5, 4, 4, 4, 2, 1, 1, 1, 1. Sama juga. 4, 2 juga tengah-tengah kan? Jadi 4 tambah 2 bahagi 2 dapat jawapan 3 juga. Sama je. Kalau kamu nak susun tertib menurun pun akan dapat jawapan median yang sama. Okey. Seterusnya, median kalau dalam bentuk data tu, dalam bentuk jadual kekerapan. Apa pula dimasukkan jadual kekerapan ni? Okey, jadual kekerapan ni nanti cikgu tunjuk macam mana dia punya data jadual ni. Okey, kita tengok kat sini, dia ada formula dia kalau dalam bentuk soalan jadual kekerapan. Ni kalau data dia bagi dalam bentuk macam ni senang. Kalau macam ni senang. Okey, maksudnya direct macam ni. Tapi kalau dalam bentuk jadual, iaitu panggil jadual kekerapan, okey nanti cikgu. Di mana kalau data jadual kekerapan tu dalam bentuk ganjil, ini formula dia. Tapi kalau jadual kekerapan tu dalam bentuk data dia tu genap, ini formula dia. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, inilah jadual kekerapan di mana dia ada susunan dia. Di mana, okey contoh kat sini, jadual menunjukkan masa yang diambil oleh 11 kumpulan murid. Okey, 11 kumpulan murid membina roket dalam satu aktiviti sains. Jadi, 11 aktiviti murid tu, dalam dia buat tu, daripada 11 tu, yang mencapai masa 10 minit adalah satu sahaja, satu kali je. Okey. 6 kumpulan pula dapat 20 minit. 3 kumpulan lagi dapat 30 minit. 1 kumpulan dapat 40 minit membina roket. Jadi, dia ada 11 kumpulan murid. Jadi, 11 tu 6, 3, 1, 1. Nampak perasan tak? 6, 3, 1, 1. 6, 3, 1, 1. Ini maksudnya dia ada 11 kumpulan murid. Jadi, murid kumpulan yang paling banyak membuat 20 dalam masa 20 minit adalah 6. Nampak tak konsep dia kat sini? Jadi, dekat sini contoh cikgu tanya. Daripada data jadual kekerapan, inilah jadual kekerapan. Jadual kekerapan, apakah nilai mood bagi jadual kekerapan ni? Nilai mood ni paling kerap, paling banyak. 6 lah. 6 paling ramai dapat 20 minit. Jadi jawapan dia adalah bukan 6. Jawapan dia adalah 20. Okey, 20. Jadi mood dia adalah 20. Sebab paling ramai yang dapat adalah 20. Daripada 11 orang tu, 6 paling ramai dapat 20 minit. Jadi mood, sebab dia ada 2 data. Dia maksud jadual kekerapan ni dia ada 2 data. Jadi dia ada satu data kekerapan, satu data berkaitan dengan apa aktiviti dia. Okey, panjang pula cikgu bercerita. Okey, soalan ni pula dia bukan mood, dia suruh tentukan median. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan median? Kita tengok. Okey, N dia tu adalah, kita cari N dulu. N adalah bilangan data, bilangan kekerapan. Bilangan kekerapan, bilangan data pula. Bilangan kekerapan ada 1, 6, 3, 1. 1, 6, 3, 1. Jadi markah
N dia adalah 10, 11. Jadi dia adalah ganjil. Okey. Jadi bilangan kekerapan dia adalah ganjil. Kalau ganjil kita guna formula ni. Ni formula ganjil. Kalau ganjil, kalau dalam bentuk jadual kekerapan yang ganjil, kita guna N tambah 1 bahagi dengan 2. Okey, jadi median sama dengan N tambah 1 bahagi dengan 2. Nampak konsep dia? Jadi N dia berapa? N dia 11 tadi. 11 tambah 1 bahagi dengan 2. Jadi jawapan dia 12/2, iaitu 6. 6. Terus macam tu. Bukan. Okey, 6 tu adalah data yang ke-6. Data ke-6. Jadi data yang ke-6. Jadi data yang ke-6 tu, kita macam mana kita nak tahu dia data ke-6? Okey, kita susun macam ni. Kita tulis balik masa dalam minit tadi. Lepas tu kita ada kekerapan kan. Kekerapan. Okey. Gunalah pembaris ya, biar kemas sikit. Ni cikgu susun macam biasa dulu. Okey. 10, 20, 30, 40, 1631. Okey, kita tambah kotak yang paling bawah pula. Sambung dia satu kotak lagi. Di mana kotak yang paling bawah ni kita tulis kedudukan data. Kedudukan data. Dia benda ni, kedudukan data. Okey, data yang mendapat satu kumpulan sahaja yang dapat 10. Okey, 2 hingga 7 orang, di mana 1 tambah 7, 2 hingga 7 orang. 2 hingga 7 orang dapat 20 markah. Lepas tu kita ada ni lagi. Lepas tu 7 tambah 3, 7 tambah 3, 10. Sini 10. Jadi maksudnya 8 hingga 10. 8 hingga 10 orang dapat 3 markah. Lepas tu, ini 11 orang dapat 1 markah. Jadi median dia adalah data yang ke-6. Data yang ke-6 berada dalam lingkungan di sini. Kedudukan 2 hingga 7. Okey, jadi 2 hingga 7. Jadi data dia yang ke-6 tu, jadi jawapan dia adalah, median dia adalah 20. Okey. Data yang ke-6 di sini berada di kedudukan 2 hingga 7. Jadi median dia adalah 20. Boleh faham? Okey. Okey, ni kalau bilangan kekerapan dalam bentuk nilai yang ganjil. Contoh ni 11 kan, kita tambah semua kekerapan dia 11. Okey, ini soalan kalau dalam jadual kekerapan. Kalau jadual kekerapan di mana nilai jumlah kekerapan dia adalah genap pula. Okey, kita tengok genap ke tidak. Kita cari nilai N dia dulu. N dia bersamaan berapa? 2, iaitu kekerapan lah. 2 tambah 4, 5, 1. 2, 4, 5, 1. Berapa semua ni? 4, 9, 10, 12. Jadi ini adalah genap. Okey, nilai kekerapan dia adalah genap dalam soalan jadual kekerapan. Okey, kalau jadual kekerapan kita kena pakai formula ni lah. Okey, kalau dalam data biasa ambil tengah-tengah sahaja, ataupun kalau genap kita ambil 2 tengah tu bahagi 2. Tapi kalau dah bentuk jadual kekerapan, ini formula dia. Tadi kita dah buat yang ganjil yang ni. Sebab data jadual kekerapan tu N dia adalah ganjil. Sekarang N dia adalah genap. Okey, kalau genap kena pakai yang ni, iaitu N tambah 2 dan juga N per 2 tambah 1. Ada 2 jawapan dulu. Ada 2 jawapan, lepas tu kita kena bahagi 2 pula. Okey, kita tengok dulu macam mana dulu kita buat. Ingat N2, lepas tu satu lagi N. Okey. Okey. kedudukan
data. Kedudukan data dia untuk median dia adalah, formula dia tadi apa? Formula dia tadi N per 2 dengan N tambah N per 2, iaitu N per 2 dan satu lagi N per 2 tambah 1. Okey, dia ada 2. Jadi kamu kena buat 2 nilai. Jadi N dia tadi 12. Masuk je nilai dia 12 per 2. Yang ni pula 12 per 2 tambah 1. Jadi yang ini jawapan dia adalah, yang ini 6. Yang ni pula adalah berapa? 6 tambah 1. Iaitu 7. Yang ni 6, yang ni 7. Jadi kita ada 2 jawapan, iaitu 6 dengan 7. Kedudukan data 6 dan 7. Okey, 6 dan 7. Jadi macam mana kita nak buat cari 6 dan 7 tu? Okey, macam tadi juga kita buatkan satu kotak yang lain di bawah ni. Cikgu contoh dekat sini lah, terus senang. Tak payah nak tulis satu-satu kat situ. Okey. Cikgu buat macam tu. Jadi dekat sini kedudukan data, cikgu tulis kedudukan data. Jadi kedudukan data yang pertama adalah 2 sini, iaitu 1 hingga 2 orang kat sini. 1 hingga 2 orang. Kalau kat sini tadi 1 saja, paling ramai pun 1 saja yang dapat 10 minit. Yang ni pula paling ramai dia 2 orang, jadi 1 hingga 2 orang. Dekat sini pula berapa ramai yang boleh dapat kat sini, iaitu 3 hingga tambah 4. 2 tambah 4, 6. Jadi 3 hingga 6 orang yang boleh dapat 20 minit. Okey, lepas tu kita ada 7 dekat sini. Okey. 6 tambah 5 kita akan dapat, okey, 7. Jadi 6 tambah 5, 11. Jadi 7 hingga 11 orang yang dapat 30 minit. Yang ni pula seorang je, iaitu 12. Okey, jadi kedudukan data yang manakah median dia, iaitu 7. Kedudukan data 7 dan 6. Jadi ini dia, 7 dan 6. Ini adalah median dia. Median dia berada data dalam 6 dan 7 ni. 6 dan 7. Jadi median dia adalah, kalau tadi senang, di mana kita ambil kat satu kotak yang sama saja kan, sebab dia berada dalam tengah-tengah ni terus, iaitu data yang ke-6. Di sini lah data yang ke-6, 2 hingga 7. Jadi berada di sini 6. Jadi 6 berada di sini, jawapan dia adalah 20. Kalau yang kat sini dia 6. Yang ingat ya, jangan terus kamu tengok dekat bahagian kekerapan. Kamu tengok dekat kedudukan data. Kamu kena buat kotak kedudukan data dulu. Jadi kotak kedudukan data, jawapan dia kedudukan yang nombor 6, iaitu berada di sini. Berada di sini 2 hingga 7. Jadi 2 hingga 7 berada di sini. Jawapan dia masa yang ke-20. Median dia adalah 20. Okey, itu untuk data kalau dalam keadaan ganjil. Kan, ganjil. Tapi kalau keadaan genap pula, yang ni yang kita buat ni. Yang ni pula. Kita ada 2 formula. N per 2, satu lagi N per 2 tambah 1. Jadi kedudukan data dia 6 dengan 7 berada di sini. Jadi kita kena ambil yang ni, 20 dan 30. Jadi median dia adalah, maka median dia berada di kedudukan data ke-6 dan 7. Jadi 6 dan 7. Jadi kedudukan 6 data 6 dan 7 bahagi dengan 2. Jadi 6 dengan 7 dia itu 20 dan juga 30. Lepas tu kita bahagilah dengan 2. Mesti bahagi dengan 2. Okey. Jadi 50 bahagi 2. Jawapan dia 25. Jadi median dia adalah 25.
5. Jadi maksudnya kalau soalan tu dalam bentuk jadual kekerapan, kamu kena bina kedudukan data. Ingat ya, sama dengan yang soalan ni, kena bina kedudukan data dulu. Di mana kedudukan data tu bermula daripada kekerapan yang pertama, lepas tu kita tambah mengikut kotak masing-masing yang ada berapa banyak kekerapan dia. Kat sini ada berapa banyak kekerapan. Jadi ini 2 kekerapan. Jadi maksudnya bermula daripada 1 hingga 2. Lepas tu yang 20 minit ni ada 4 orang. Jadi lepas 2 kita ada 3. Okey, 3 pergi kepada 4. Maksudnya 2 tambah 4 lah. Jadi 6. Macam tu kedudukan data. Lepas tu kita gunakan formula yang ni. Kalau dia genap ganjil guna formula ni. Kalau genap gunalah formula ni. Dia ada 2 data. Jadi 6 dan 7 tengok masa dia berapa. Jadi 20 hingga 30. 6 dengan 7 berada dalam masa 20 hingga 30. Tambah kedua-duanya bahagi dengan 2. Okey, itu kalau kita nak cari median dalam jadual kekerapan. Bagi kekerapan yang genap dan juga kekerapan yang ganjil. Yang ni genap. Okey. Okey, kalau soalan dia dalam bentuk median, dia tu kita kena cari dalam bentuk graf titik. Okey, untuk graf titik ni dia sama seperti kalau kita dalam bentuk jadual kekerapan, iaitu kita mesti guna formula ni juga. Kecuali data yang macam ni biasa, data yang biasa sahaja yang kita bahagi 2 sahaja. Okey, ataupun ambil yang tengah-tengah, campur 2 bahagi 2. Ini kalau dalam bentuk data yang biasa, dalam bentuk ganjil dan genap. Tapi kalau dalam bentuk jadual kekerapan, kena guna yang ni, ataupun dalam jadual atau dalam graf titik ataupun graf palang macam ni. Okey, kita tunjuk. Okey, kalau graf titik, kita tengok dia ni bilangan kekerapan dia ni dalam bentuk ganjil ke genap dulu. Macam biasa, kita cari nilai N dulu. N kekerapan dia. N dia berapa? Okey, N dia tu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah bilangan hari. Hari pertama hanya ada 2 orang sahaja. Kekerapan dia 2 orang sahaja yang datang. Pada hari yang kedua, okey, dia kata 6 hari. Hari yang kedua, kekerapan dia 4 orang sahaja. Jadi 2 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Hari yang kelima kosong. Hari yang keenam 1 orang. Jadi N dia berapa dekat sini? Kita tambahlah semua. 4, 4, 8, 10, 12, 13. N dia adalah 13. Jadi kalau nak cari median dia macam mana? Kedudukan median berada di, ini ganjil ke genap? Ini ganjil. Kalau ganjil senang, iaitu N tambah 1 bahagi 2. Jadi kita buatlah N tambah 1 bagi 2. N adalah 13 tambah 1 bahagi 2. Jadi jawapan dia 14 bahagi 2 itu 7. Kedudukan median, kedudukan data. Median adalah berada di 7. Jadi kedudukan dia berada di 7 ya. Yang hari pertama, okey, ini hari pertama. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Kita buat kotak macam ni. Okey, jadi ini adalah kekerapan. Kita tukar dia dalam bentuk jadual kekerapan. Ini ada 2 orang. Yang datang ini ada 4 orang. 4, 2, 0, 1. Jadi sini adalah kedudukan data. Okey, kita buatlah macam tu tadi. Okey, dan kedudukan data ni berada, maksudnya kekerapan untuk hari pertama 1 hingga 2 orang sahaja yang datang. Yang ni pula 3 hingga tambah lagi 4. 2 tambah 4 jadi 6. Okey, lepas tu 7. Okey, 6 tambah 4 pergi 10. Nampak tak? Yang lepas tu 11. Okey. Okey, 10 tambah 2 jadi 12. Jadi yang ni pula 12 bermula. Tapi dia tak ada tambah apa-apa, kosong jadi 12. Yang ni pula
13. 13 hingga berapa? Sebab tambah 1 sahaja. 12 tambah 1, 13. Jadi itu sahaja. Jadi kedudukan Makkah dia kedudukan median dia berada di 7 di sini. Di sini. Berada di sini kedudukan dia. Kedudukan data median adalah 7. Jadi median dia adalah 3. Median dia adalah 3. Median dia adalah 3. Okey. Median dia adalah 3. Senang je. Boleh nampak konsep dia. Data yang ketujuh median. Jangan kamu ambil nilai kekerapan. Jawapan dia sama juga. Yang ini jangan nak ambil nilai kekerapan. Bila kita dah dapat ini, ambil yang atas ni. Bukan kekerapan. Jawapannya bukan kekerapan. Okey. Boleh. 3. Okey, kita nak soalan yang cari median kalau dalam bentuk graf palang pula tadi. Kalau graf titik di mana dia menunjukkan palang ni menunjukkan bilangan kupon makanan yang telah dijual oleh guru kelas. Okey, dijual kupon pada kupon yang hari pertama. Okey, hari pertama hanya ada 1 orang sahaja yang membeli pada bukan hari ini, bilangan ya, bilangan. Jadi bilangan kupon yang dijual. Kupon yang pertama dijual oleh 1 orang sahaja. Ada yang membeli 2 kupon terus, 3 orang yang membeli kupon 2 kupon terus. Bilangan kupon kalau 3 maksudnya ada pelajar yang membeli 3 kupon terus. Di mana 6 orang terus beli. Okey, ada kupon 4 terus dia beli, iaitu seramai 4 orang terus beli. Ada yang beli 5 kupon terus, pukal terus, tapi 2 orang sahaja. Jadi dalam soalan ni kita kena cari nilai N dia dulu, nilai kekerapan dia ganjil ke genap dulu. Okey, kita kena guna formula tu juga yang tadi. Menggunakan jadual kekerapan juga, median jadual kekerapan yang ni. Okey, sama ada yang genap ataupun yang ganjil. Tadi kita dah buat yang ni. Yang ni yang graf titik tu tadi. Okey, graf yang titik tu tadi kita akan dapat yang ganjil. Okey, yang ganjil. Kalau yang ni dalam bentuk genap pula. Kita tengok betul ke genap. Okey, seramai 1 orang. Yang ni pula seramai 2 orang. Yang ni seramai 6 orang. Lepas tu 4, 5. Jadi jawapan dia adalah 1 tambah 2, 3. Okey. Oh, cikgu silap ni. Minta maaf ya. N dia bukan yang ni. Okay, N dia bukan yang ni. Ini bilangan kupon. Ni kekerapan dia itu 1. Tengok betul-betul. Biasalah silap. 3. Yang ni 6. Yang ni 4. Yang ni pula 2. Macam tu. Jadi N dia adalah 1 tambah 3, 4, 4, 6, 10. 16. Jadi dia adalah genap. Jadi kita nak cari median dia. Kedudukan data median di mana kita guna formula N/2. Satu lagi N/2 tambah 1. Okey. Jadi N/2 ni berapa? 16 bahagi 2. Yang ni pula 16 bahagi 2 tambah 1. Cikgu conteng kat sini jawapan dia adalah yang ni 8. Satu lagi sebab dia genap pakai formula ni. 8 tambah 1 iaitu 9. Jadi 8 dan 9. 8 dan 9. Kedudukan 8 dan 9. Jadi kita bina jadual kekerapan dulu. Okey, cikgu bina jadual kekerapan. Okey, cikgu dah buatkan dia punya kotak jadual kekerapan. Okey, ini bilangan kupon. Kita tengok bilangan kupon dia yang pertama adalah 1 dekat sini. Kita tulislah 1. Bilangan kupon yang kedua
3, 4 dan 5. Okey, kekerapan untuk satu ada berapa kekerapan yang ada membeli tiket satu kupon saja? Satu orang. Yang membeli kupon, 2 kupon terus ada berapa orang? 3 orang. 3 kekerapan. Sebanyak 3 kali orang membeli 2 keping kupon. Faham macam tu ya? Ini 3. Kekerapan dia 6. 4 kupon, kekerapan dia 4 juga. Lepas tu 5 kupon, kekerapan dia 2 sahaja. Okey, yang ni kedudukan data ni. Macam mana kita nak susun dia? Ingat balik, dia mesti bermula daripada 1. Jadi hanya 1 sahaja, dia tidak 2. Okey, jadi 1 sajalah kedudukan dia, kekerapan dia. Jadi yang ni lepas 1 dia jadi 2 dekat sini. Jadi kita kena ingat macam ni lah, iaitu 1 tambah 3 jadi 4. 1 hingga 4. Lepas tu jadi 5. Macam tu. Buat macam ni supaya tidak confuse. 4 tambah 6 jadi 10. Nampak konsep dia. Lepas tu yang ni pula 10 tambah 4, yang ni jadi 11 dulu. Jadi 14. Yang ni. Okay, lepas tu jadi 15. 14 tambah 2 jadi 16. Jadi ni kedudukan data dia. Jadi kedudukan data dia adalah 8 dan 9. 8 dan 9 berada di sini. Okey. Kedudukan data median adalah 8 dan 9 berada di sini, iaitu 5 hingga 10 di sinilah. Jadi maka median dia adalah inilah 3 jawapan dia, iaitu 3 tambah 3. Kenapa 3 tambah 3? Okey, kita tengok balik yang ni sama juga dengan yang ni. Ni sebab dia berada di sini, 2 kotak di sini. Di 2 kotak sini jawapan dia 20 hingga 30. 20 30 bahagi 2. Sama juga yang ni, tapi dia berada di kotak yang sama. Jadi dia 3 juga. Data yang ke-8 3, data yang ke-9 pun 3 juga. Lepas tu bahagi dengan 2. Jadi 6 bahagi 2. Jawapan dia 3. Jadi median dia adalah 3. Okey, settle untuk mode dan median. Okey, next class kita akan masuk bahagian min pula. Salam.